maka kita pun ada keinginan. Kemudian setelah ada keinginan, kita pun buat urusan. Maka untuk kita nak buat satu urusan, nak buat satu perjalanan, kita terpaksa melaksanakan pengorbanan. Tuan-tuan berkorban untuk nak pergi umrah ni, sekian banyak pengorbanan. Waktunya, nanti tenaganya, hartanya, bayar package dengan harga sekian dan sekian. Tapi kenapa yang nak juga pergi ni? Kerana Allah panggil. Kerana setiap pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan dalam kita nak melaksanakan amal ibadah ini tidak sia-sia sedikit pun. Wa ma tafa'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Tidak ada satu pun yang kamu buat daripada perkara yang baik itu kecuali Allah tahu. Setiap sen yang tuan-tuan belanjakan untuk nak buat ibadah itu digantikan oleh Allah dengan ganjaran dan keampunan, bahkan dengan rezeki yang tak disangka-sangka. Tuan-tuan tak akan pernah rasa rugi ketika mana nak pergi melakukan ibadah. Sebab tu belanjalah maksudnya. Demi untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kerana sebelum ini kita berbelanja untuk nafsu kita. Banyak. Nak puaskan nafsu kita ni, kita punya belanja sebenarnya sangat banyak. Tapi untuk ibadah kepada Allah, kadang-kadang tu kita berkira untuk nak beribadah kepada Allah SWT. Tak perlu. Kerana setiap yang kamu belanjakan fi sabilillah itu, dia akan menjadi nilai yang begitu mahal. Sebab itulah baginda Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya orang yang melaksanakan haji dan umrah ini adalah wafdullah, rombongannya Allah. Mereka bukan calang-calang orang, tuan-tuan dan puan-puan ni dah jadi orang istimewa di sisi Allah. Sehingga rombongan tuan-tuan pergi ni bukan rombongan Cik Kiah biasa, tak? Bukan rombongan lain. Ini rombongan Allah, nisbah kepada zat yang maha agung ni. Masya Allah. Bahkan disebut dengan Duyufur Rahman, tetamu kepada Allah yang maha pengasih. Titlenya pun dah istimewa dah. Maka Nabi kata, apa keistimewaan rombongan Allah dan tetamu Allah ini? Iaitu mereka ini apabila nak minta apa pun pasti akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila mereka memohon ampun, pasti akan diampuni oleh Allah. Mintalah apa pun, Allah pasti akan tunaikan. Begitu istimewa offer dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni yang menjadi tetamu Allah, tapi dia yang jemput kita. Dia yang undang kita. Tuan-tuan, kalau kita fikir balik, muhasabah balik, kenapa agaknya kita ni dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita mula renung kebaikan apa agaknya. Biasanya orang kata dia ni dulu buat baik ni lah, mungkin Allah berjemput dia untuk buat haji, buat umrah contohnya. Kerana dia buat kebaikan ni lah, mungkin saya dulu pernah tolong orang. Betul, memang setiap kebaikan itu pasti akan dibalas oleh Allah. Tapi itu kalau kita biasa perasan dengan kebaikan-kebaikan kita. Tapi cuba kita renung balik berapa banyak dosa kita, berapa banyak kesalahan kita, berapa banyak kelalaian kita. Mungkin saja Allah yang maha pengasih itu, yang mengasihi hamba-Nya seluruhnya, baik itu orang yang taat, orang yang soleh, atau orang yang maksiat, ataupun orang yang tak baik, pun dikasihi oleh Allah. Bermakna mungkin saja Allah pilih kita ni kerana kita adalah orang yang paling banyak dosa sekali kepada Allah. Tapi Allah kesian kat kita, Allah sayang kat kita. Allah kata, aku panggil dia supaya dia datang ke tempat yang mulia, ziarah ke Baitullah, buat ibadah. Yang ibadah ini akan mengundang keampunan aku. Keampunan aku akan kubagikan kepada orang yang jadi tetamu aku, yang menjadi rombongan aku, yang ziarah ke rumahku, yang mengagungkan syiarku, maka aku akan berikan keampunan. Bermakna Allah sebenarnya nak pilih kita ni untuk diberikan kurnia oleh Allah berupa ganjaran dan keampunan dari Allah. Sebab mungkin kita ni ada banyak salah.
punyalah Allah sayang kat kita. Sebab tu kita kena ambil berat dan betul-betul syukur kerana dengan pilihan Allah kepada kita ni. Kalau ikutkan betul-betul lah kita punya lalai, kita punya lupa, kita punya maksiat, mungkin kalau kita kata tak layak kita ni untuk nak diundang oleh Allah yang Maha Mulia. Tapi ya, Allah sayang kat kita, Allah pilih. Sebab tu janganlah sia-siakan peluang. Apabila sudah dipilih oleh Allah untuk diberikan daripada kurnianya dan ampunannya, janganlah kita sia-siakan peluang untuk melaksanakan ibadah amal kita sebaik-baiknya. Kita nak kena buat sebaik-baiknya. Sebab itulah hari ini kita datang untuk kita melaksanakan kursus umrah ni. Tidak lain adalah niat kita adalah untuk kita memantapkan daripada ilmu kita. Dan juga dapat kita laksanakan dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Sebagai tanda syukur dan sungguh-sungguh kita memenuhi dari panggilannya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak.